Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Inilah yang kita boleh katakan ni pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS ni memang semacam tidak otak sahabat semua. Dan apa yang lebih mengejutkan adalah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri membuat penggulungan dan beliau membuat satu pendedahan yang amat mengejutkan kita. Yang mana negara mengalami kerugian jutaan ringgit sahabat-sahabat semua, dan perkara ini bukanlah nilai yang kecil dan ini sangat-sangat merugikan. Apatah lagi wang itu kalau disalurkan kepada rakyat yang sangat memerlukan, pastinya itu akan memberikan rakyat yang membuatkan rakyat di luar sana tersenyum untuk menangani kos sara hidup yang semakin meninggi ketika ini, dan juga usaha kerajaan untuk menangani perkara ini juga untuk membangunkan ekonomi, membantu rakyat melalui ikhtiar, subsidi dan sebagainya. Jadi hari ini menarik juga sekali lagi untuk kita mendengar bersama pendedahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan tata kelola untuk negara kita ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita buka mata, buka telinga untuk kita dengar pendedahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan banyak perkara ketika Kerajaan Perikatan Nasional, walaupun kerajaan-kerajaan sebelum ini juga. Jadi mari kita tonton bersama sahabat-sahabat semua. Baik, sekarang kita bawa tata kelola baik dalam pentadbiran. Parit, bangkitkan peranan audit negara bagi memastikan tiada penyalahgunaan kuasa, ketirisan dan sebagainya. Laporan jawatankuasa kira-kira wang negara, itu penting. Walaupun ada orang yang meremehkan soal tata kelola, itu rasuah, tapi kita baca je laporan itu. Banyak masalah. Laporan sepenuhnya akan dibentangkan dalam masa singkat ini. Jadi saya hanya dapat daripada rumusannya. Umpamanya, di antara contoh yang diberikan. Kegagalan 104 ventilator daripada 136 yang diperolehi semasa pandemik. Ini PAC, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara. Rugi 505 juta ringgit. Dan akibatnya 8,5 juta dos vaksin yang tamat tarikh luput. Kemudian Ketua Audit Negara bagi taklimat. Kerugian wang awam sebagai satu contoh saja, 700 juta ringgit. Kerugian sebab pertama, soal pengurusan program penanaman padi negara. Kedua, pengurusan pembangunan hartanah lada Langkawi. Ketiga, kawal selia senjata api di bawah KDN. Itu pengalaman-pengalaman ini harus diambil kira dan kita tegaskan tidak boleh berulang, kerana berbeza dari pengalaman lalu, kita telah memutuskan untuk mengambil tindakan sebaik saja dapat disahkan. Pegawai atau pengurus atau menteri atau siapa saja bertanggungjawab harus dikenakan tindakan. Ini termasuk juga pengurusan dana syarikat kerajaan yang kurang memuaskan, termasuk di bawah tekun nasional. Ini terperincinya Yang Berhormat akan teliti tatkala dibentangkan nanti seluruh laporan dari Ketua Audit Negara. Tan Sri, ini berkenaan dengan tata kelola. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Saya sangat teruja dengan pembentangan pergulangan pada petang ni. Tadi disebut berhemah, bersih dan cermat. Alhamdulillah, kita pun setuju. Tamanya saya nak sentuh berkenaan dengan subsidi, berhemah dan cermat. Ayat ini. Subsidi kalau tahun 2023 daripada 76 bilion telah meningkat kepada 81 bilion. Disparity is 5 bilion. Oleh sebab itu, saya nak tanya, subsidi ayam lebih kurang 2 bilion. Ditarik balik, ke manakah nak dibelanjakan subsidi ayam ini? Sedangkan subsidi meningkat daripada 76 bilion kepada 81 bilion based on the belanjawan pembentangan pada tempoh hari. Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak sebut. Ralat ni, satu perkara yang saya rasa bila kami membaca balik laporan belanjawan, ralat perbezaan dia 4.1 bilion daripada 623,500 ringgit
meningkat kepada 4.6 bilion. More or less 4.1 bilion. Jadi ini satu ralat. Apakah perlu perkara-perkara begini berlaku dalam jumlah yang sangat besar dalam cukai tidak langsung negara ini? Ini perkara yang serius. Jadi saya harap Perdana Menteri nak ambil tindakan kepada Menteri Kewangan atau tidak. Yang kedua, ataupun kepada KSP bila berlaku ralat yang begitu besar. Yang ketiga, saya nak minta juga penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan tata kelola ataupun perolehan dalam Kementerian Kewangan. Yang mana satu kaedah, adakah ini satu kaedah baru yang dinamakan edaran ataupun anugerah luar sidang. Contohnya, kalau saya salah sila perbetulkan. Anugerah edaran ataupun luar sidang kepada satu pembekalan radar yang berpusat di Kuching untuk mengawal Laut Cina Selatan, security item yang diberi kepada satu syarikat yang bernama Thales. Jadi itu saja, saya minta penjelasan dari Yang Amat Berhormat Tambun berkenaan dengan apa tiga perkara yang saya bangkitkan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Walaupun tak bangkit pada apa yang saya jawab, tak apalah. Pendang ni banyak melencong. Tapi subsidi saya akan ulas kemudian. Ya, ada dalam tajuk dia tentang ralat itu telah Timbalan Menteri Kewangan pertama telah jelaskan. Di antara edaran awal dengan pembetulan. Jadi terpaksa dia sudah dicetak. Itu masalah dia. Jadi dikenal pasti, saya dimaklumkan. Jadi saya beritahu, buat ralat saja. Sebab kita tak boleh tarik balik buku itu. Kerana terlalu lambat. Itu yang telah dijelaskan. Ya. Soal... Yang Muhammad, kalau saya boleh sambung kata ralat sikit. Radar, sejak radar, ini sebawah faktor keselamatan. Ada mata-mata menteri dalam negeri betul tahu. Bila soal kemudahan keselamatan, kadang-kadang dia tidak diumumkan. Ya. Tapi detail saya boleh berikan. Kalau yang diizinkan di bawah yang tidak menjah keselamatan, saya akan maklumkan. Jadi tetapi yang saya ingat, ya, beberapa keperluan termasuk di Eskom, keperluan radar di Eskom, dan yang saya sebut tadi, itu keputusan di bawah Majlis Keselamatan Negara, soal security. Baik, silakan. Tambun. Sebelum tu saya nak nasihatkan, semasa penggolongan ini tidak boleh dikemukakan perkara baru sebab it's not fair kepada menteri untuk mengulang sedangkan dia tidak punya maklumat dalam berbagai. Kalau benda yang telah dibangkitkan boleh didapatkan clarification, bukan benda baru. Saya ada bangkitkan pasal defisit Okey. dalam perbincangan pasal defisit. Jadi sebab itu saya sentuh tadi bila Pendang sebut tentang ralat tadi, saya nak kaitkan berkaitan dengan defisit. Jadi kalau kita lihat penjelasan Yang Berhormat Tambun tadi dan juga penjelasan Yang Berhormat Pontian tempoh hari bahawa buku itu dah siap. Jadi akhirnya mesyuarat kabinet sebelah pagi buat perubahan, maka perlu ada ralat. Dan ralat itu berada di atas meja kami 23 hari bulan baru sampai hari Isnin, ya, dan tarikh suratnya 17 hari bulan. Cuma isu berkaitan dengan defisit ini concern, ya, sebagai ahli parlimen saya risau kerana biasanya sebarang kenaikan cukai ini dibincangkan dengan teliti dan dah ada dalam buku siap-siap. Seingat saya ini pertama kali dalam sejarah berlaku ini. Jadi kita nak tahu apakah pendekatan SST ini tidak betul-betul diperincikan, ya. Walaupun 2% betul, item makanan tak masuk betul, cuma item-item lain masuk dan juga logistik sebagai contoh. Daripada kosong tak pernah ada dimasukkan dalam item ini. So jadi kosong ni 8%, satu kenaikan yang besar. Ini impaknya besar. Jadi sebab itu saya kata, adakah perkara ini adalah dalam keadaan kerajaan nak mencapai defisit yang diharapkan, pada masa yang sama nak berbelanja dan oleh yang demikian kena cari hasil baru, dan hasil baru last minute yang paling banyak adalah melalui kenaikan SST 4.67 bilion. Jadi kalau ini keadaannya, ini satu signal yang amat bahaya, ya. Kerana kita buat last minute keputusan, tak cukup nak cari kat mana, maka dinaikkan SST. Jadi itu memerlukan penjelasan. Baik, terima kasih. Terima Muhammad. Tak ada bahayanya pun. Kalau kata tak pernah berlaku, tak betul. You tak buat homework. Saya pernah jadi Menteri Kewangan.
dipinda masa pagi itu dan oleh menteri-menteri. Terpaksa dipinda kertas tatkala bentang pukul 3, pukul 4. Banyak kali. Cuma kemudian itu dengan pengalaman jadi dibetulkan. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Timbalan Menteri Keuangan ya, sebelumnya. Dan keputusan ini yang saya sebut macam cukai perkhidmatan keputusan lama, dan kita telah jelaskan pun dalam sidang parlimen bahawa cukai perkhidmatan akan dikenakan. Cuma detail baru kita sebut ya. Baik, 26 ahli yang berhormat termasuk Paguh, Bera, Bagan, Muar, Shah Alam, Labuan, Keningau, Keluang, Pendang dan nama-nama lain yang saya sebut dalam teks sepenuhnya yang bangkitkan soal perluasan skup dan kenaikan kadar cukai perkhidmatan kepada 8%. Ya. Jadi betul kita nak kenakan, tetapi cukai perkhidmatan kita tahu ini dikecualikan apa ya? Makan minum, telekomunikasi, pakai kenderaan kekal dan sebagainya. Termasuk yang sebut logistik, pembrokeran, penaja jaminan dan karaoke. Tapi yang mengenai logistik itu memang betul. Kita sedang halusi pastikan bahawa hal-hal yang menyentuh secara langsung kepentingan rakyat itu akan dikecualikan. Dan ini tentunya akan dicerakin tatkala kita bentangkan secara terperinci. Soal ini ada kaitan dengan cukai keuntungan modal yang dibawa di Subang, Hitam, Julau, Tampau, Macang. Ya. Baik. Ini tujuan kita meluaskan asas cukai. Dan seperti yang kita tahu, ya, cukai keuntungan modal ni banyak menyentuh orang yang kaya. Sebab tu kadang-kadang saya tak faham mengapa kita nak cukai orang miskin tak boleh. Nak cukai orang pertengahan pun kita nak elak. Nak cukai orang kaya pun dibantah. Jadi sebab saya katakan bahawa cukai keuntungan modal ini dikenal pasti oleh kebanyakan negara. Malah kalau Thailand dan Indonesia, itu CGT dan cukai korporat itu pada kadar yang sama. Bagi kita, CGT itu 10%. Kalau Thailand dan Indonesia, kalau cukai korporat itu 30%, maka CGT 30%. Tapi kita tidak kenakan. Dan ini tujuannya ialah supaya apa yang disebut percukaian yang progresif. Maknanya kalau nak kenakan cukai itu kepada golongan yang kaya. Apa yang dikecualikan? Termasuk pelupusan saham berkaitan initial public offering ya, yang diluluskan, penstrukturan dalaman dan syarikat modal teroka. Dan apakah ia ada kesan dengan PMKS? Saya kata tidak dikenakan. Ya. Melainkan bila ada keupayaan penjualan yang memberi keuntungan besar kepada PMKS, bukan dalam keadaan biasa. Pengenaan CGT ke atas saham tersenarai juga tidak dilaksanakan. Ya. Baik. Layanan CGT adalah sama seperti pelupusan saham syarikat harta tanah di bawah cukai keuntungan harta tanah. Keuntungan pelupusan saham dikira berdasarkan harga perolehan sebenar. Ini mengikut kaedah indeksasi dalam pengiraan cukai sejak tahun 1988, bukan perkara yang baru. Baik, buat masa ini tidak dikenakan mengikut tempoh pegangan saham, ya. Cuma tak kala perubahan milik sahaja yang dikenakan. Baik, cukai barang tinggi, cukai barang bernilai tinggi yang kita luxury tax pun dibangkitkan oleh Putrajaya, Terlun, Kuala Selangor, Tumpat dan beberapa yang lain. Ini bertujuan meningkatkan hasil, mengenakan cukai kepada golongan kaya atau yang sebut maha kaya yang juga dipertikai oleh sebahagian daripada kawan-kawan, rakan-rakan yang berhormat yang akan diperkuat kuasa pada mula 1 Mei. Tetapi ada kebimbangan tentang kesan kepada pelancong. Maka kita kecualikan, maknanya pelancong masih boleh mendapatkan pulangan cukai itu tatkala di lapangan terbang. Jadi sama ada 5-10% itu mengikut saya katakan kategori barang, dan bila dibentangkan ahli Muhammad boleh bahaskan. Jadi ada perundangan baru diperkenalkan supaya dikecualikan cukai ini kepada pelancong. Kriteria bagus ya, Pak. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan.
Alright guys, so itu dia pencerahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Pertama sekali berkaitan dengan bagaimana kerajaan mengalami kerugian ratusan juta sahabat-sahabat semua, bukan jumlah yang sedikit. Ya, terutamanya berkaitan dengan vaksin, berkaitan dengan ventilator. Jadi siapa seharusnya yang bertanggung jawab? Jadi kami sebagai rakyat mahukan ya individu dan siapa yang terlibat sehingga mengalami kerugian seperti ini harus bertanggung jawab. Ya, tidak boleh dibiarkan begitu saja sebab yang terlibat, yang melibatkan sini adalah wang negara, wang rakyat. Dan sepatutnya ya mereka harus menggunakan otak ya supaya tidak membuat pembaziran yang sebegini banyak. Uang sebegitu banyak boleh digunakan untuk rakyat seperti mana yang kerajaan hari ini lakukan, meningkatkan bantuan STR untuk memberikan subsidi. Kita tahu subsidi bersasar akan dilaksanakan tidak lama lagi, khususnya ditujukan terus ya kepada direct ya subsidi yang menerimanya, yaitu rakyat marhain, B40 ya, kecuali orang-orang kaya raya yang maha kaya. Tetapi ada juga kita dengar seperti mana pencerahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mereka cuba mempolitikkan isu ini. Katanya Datuk Seri anti orang kaya-kaya di Malaysia. Ya, itu yang coba mereka katakan. Jadi melalui pencerahan yang telah dicerahkan oleh Datuk Seri sebentar tadi, ini menunjukkan sebenarnya bahwa ya saya setuju. Kenapa orang-orang kaya ini harus menerima subsidi, sedangkan mereka kalau sekadar 1, 2, 3 ringgit subsidi itu mereka tidak pun terkesan. Ya, karena apa? Karena gaji mereka sudah ratusan ribu dalam sebulan, mungkin ada yang mencecah jutaan ringgit dalam sebulan. Jadi ini sebenarnya ya, apa yang cuba disampaikan oleh Datuk Seri. Tetapi kita tahu pembangkang kepakaran mereka adalah untuk memusingkan fakta, untuk menghasut dan juga membuat tuduhan tanpa asas. Itu pandangan saya. Macam mana dengan anda sahabat di luar sana? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda. Jadi terima kasih, sampai sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.